Kejap. Nampak tak skrin yang I present ni nampak? Boleh nampak? Okay. So, ini dalam video, I tinggalkan benda ni. Betul tak? Latihan yang last. Kan? Betul. Yes, untuk soalan itu, dia minta you lukis ionic compound and then determine 3 jenis bond yang berada pada ionic compound tersebut. So sekarang ni, kalau kita sebut ionic compound, kita mesti tahu dia terbentuk daripada anion dan juga cation. Jadi kalaulah ammonium chloride, it mean terbentuk daripada ammonium ion. NH4 plus adalah ammonium ion Cl minus adalah chloride ion. Jadi you lukislah structure untuk ammonium ion dengan chloride ion. Kita tahu ionic bond mesti ada bracket and also the bracket lah sebab melibatkan cation dan juga anion. So this is the structure. Okay, structure ini adalah structure untuk NH4 plus. Kita tahu kat NH4 plus terbentuk daripada NH3 lone pair tambah dengan H plus, you akan dapat NH4 plus. Kita tahu dekat sini adanya dative bond. Dative bond macam I beritahu pada you dalam video, only one contribute, satu lagi tak contribute. Yang mana ada lone pair, dia akan contribute kepada yang tak ada. So, ada dative bond ya dalam NH4 plus tersebut. And then kita ada chloride ion lah. Chloride ion sebab dia accept one of the electron. Sebab this one adalah ionic bond. So, kalau you nak lukis, so this one, you lukis NH4 plus Cl minus, you akan dapat 1 mark. And then, pada NH4 plus kita tahu ada dative bond sebab lone pair pada nitrogen tu donate pada H plus and then buat bonding di situ. Okay, ada dative bond. And then between N dengan H kita ada normal covalent bond biasa. And then antara NH4 plus dengan Cl minus kita ada ionic bond. Okay, soalan ini pernah keluar exam. So, 1 markah untuk covalent bond, 1 markah untuk dative bond, 1 markah untuk ionic bond. Clear kat situ? Okay ke? Okay ke tak okay? Okay. Dah salin belum? Salin dalam nota tu. Jangan screenshot saja Bila screenshot nanti you all tendency untuk lupa, untuk salin balik tu sangat tinggi. Dah salin belum? I nak gerak ni. Dah, madam. Dah. Okay, sudah? Yang lain sudah? Dah, madam. Dah. So kita gerak ya. Kita akan masuk topik, bukan topik lah, okay, 4.1C ke B, tak ingat lah. Yang baru, drawing Lewis dot symbol. Sebelum ini, you lukis Lewis dot symbol untuk atom. So, kali ini kita akan lukis untuk molekul. Macam mana kita nak lukis untuk molecules, okay? Kalau you tengok dalam nota you, dia ada bagi step by step guidance. Macam mana you nak draw. Okay, kita tengok step yang pertama. Sambil I cerita ni kat hampa ni, hampa tolong isi nah. Ada table kosong banyak kan? Dia bagi pada you table tu. Sila isi dekat table tu ya. Tengok you punya handout. Ada table untuk CH4, CO2, N2, NO2 plus dan CO3 2 minus. Isi table tersebut. So, untuk step 1, count the total number of valence electron. Apa-apa sahaja bila melibatkan Lewis drawing, okay, first step mesti calculate dulu number of valence electron. Kalau kita ada negatif ion, tambahkan extra elektron. Kalau 1 negatif, tambah 1 elektron extra. Kalau 2 negatif, tambah 2 elektron extra. Okay, kalau 3 negatif, tambah 3 elektron extra lah. Ikutlah nilai charge negatif tu berapa. Kalau positif ion, kita tolak bilangan elektron. Kalau positif 1, tolak 1 elektron. Positif 2, tolak 2 elektron. Positif 3, tolak 3 elektron. Depends kepada nilai charge positif itu berapa. Okay, so now kita akan calculate total number of valence electron untuk carbon. Carbon group berapa dalam periodic table?
14. Karbon group 14. Jadi karbon ada 4 valence elektron. Hidrogen ada 1 valence elektron. Tapi disebabkan hidrogen ada 4 biji, that's why darab dengan 4. So 4 VE. So total VE kat sini berapa? 4 tambah 4 dapat? 8 valence elektron. Okay. So itu untuk CH4. Now kita calculate dahulu untuk CO2. So kita tahu karbon ada 4 valence elektron. Oksigen group 16. So 6 valence elektron. 6 darab dengan 2 biji atom oksigen. 6 kali 2, 12. So total kat sini adalah 16 valence elektron. Untuk nitrogen do the same thing. Kita tahu nitrogen group 15. Ada 2 biji. So 5 kali 2 sama dengan 10. So dekat sini ada 10 valence elektron. Okay. So untuk NO2+, as you can see here, dia bercharge positif positif 1. So, kenapa? So nitrogen group 15, so 5 valence elektron. And then oxygen group 16, so 6 valence elektron darab dengan 2, 12 valence elektron. So total kat sini 17 valence elektron. Disebabkan charge 1 positif, so tolak 1 valence elektron. So totalnya akan dapat 16 valence elektron. Setakat tu boleh follow? Boleh. Okay. Miau baby. Kejap Miau, shoo. Sana kucing I nak pergi bergaduh pula. Ayah. You, come here. Okay, kita continue semula. Sorry. Untuk karbon, okay, kita tahu ada 4 valence elektron. Untuk oksigen, kita tahu ada 6 valence elektron. Kali dengan 3, 18. So total kat sini 18 tambah 4 berapa? 22 kan? So 22 valence elektron. And then kalau you tengok dia charge 2 negatif kan? So tambah lagi 2 valence elektron. So total kat sini ada 24 valence elektron. Okay. So you tengok, you calculate betul tak pengiraan I? Kadang-kadang I ni bengong-bengong juga. Betul. Okay. Boleh? Okay. Tolong ingat benda ni kejap lagi kita nak calculate. I lupa pula. Boleh gerak? Boleh. Okay, dia pun nak cakap juga. Okay, 8, 16, 10, 16, 24. Okay. Lepas kita dah calculate, kita punya valence elektron. So kita kena determine siapakah yang akan jadi central atom. Central atom selalunya adalah atom yang lebih elektropositif. Maksudnya kurang elektronegatif lah. Selalunya hidrogen tak boleh jadi central atom Hidrogen selalunya akan jadi terminal atom sahaja. So you tengok dekat sini antara karbon dengan hidrogen. Okay. Kita tahu hidrogen memang jadi terminal. Okay, confirm punya. So, karbon akan duduk di tengah-tengah. So, central atomnya adalah karbon. Antara C dengan O, siapa akan jadi central atom? Kita tahu karbon group 14, oksigen group 16. So, siapa yang kurang elektronegatif? Karbon ke oksigen? Carbon. Karbon you kena tahu across the period, electronegativity increases. Okay, across period kita punya electronegativity increases. Okay, so antara group 14 dengan group 16, group 14 less ataupun least electronegative. So carbon akan duduk tengah-tengah. Okay, central atomnya carbon. Untuk nitrogen ni dah memang tak boleh nak pilih, dah memang sama dua-dua. So nitrogen. Kau teruk sangat ni. So kalau untuk N dengan O, nitrogen group 15, oksigen group 16. Okay. So, jadi nitrogen akan duduk di tengah-tengah. Untuk CO3 minus, kita tahu sekarang karbon group 14, oksigen group 16. So karbon akan duduk di tengah-tengah. Okay. Setakat tu boleh faham? Boleh. Okay. So kita pergi ke step yang seterusnya. Step yang ketiga, draw the skeletal structure. It means you draw single covalent bond dahulu between the central atom
and also the terminal atom. So kita buat dulu single bond antara central dan juga terminal. Okay. Single covalent bond. So kita tahu tadi centralnya adalah carbon. So terminalnya hidrogen. So lukislah 4 biji hidrogen. Okay. Kita lukis single bond antara diorang dahulu. Semua lukis single bond dahulu. Untuk CO2 pun sama. Lukis single bond dahulu. Okay, O, ada O. So untuk nitrogen pun sama. Single bond dahulu. And then untuk NO2 plus pun sama. Nitrogen tengah-tengah ada 2 biji O. So O, O. Dan untuk CO3 2 minus pun sama. Ini kan yang kena ada ni kena ada bracket sebab dia bercharge. So positif. So untuk CO3 2 minus pun sama. C. Ada O. Ada O. Ada O. Single bond dulu lukis semua. Bracket 2 minus. Alright. Setakat itu dapat? Dapat. Tengah lukis ke? Tengah lukis ke? Dapat. Ya, betul tu Noah. Dapat sekarang ni boleh gerak ke? Kena tengah duk salin lagi? Dah salin dah. Okay. So kita pergi seterusnya, step yang keempat. Calculate non-bonding electrons. Okay. Since one covalent bond is formed by using 2 electrons, so dia minta you calculate non-bonding electron. Non-bonding electron maksudnya yang tak terlibat dalam bonding lah ya. I lukis balik Kalau nak dapatkan non-bonding electron, maksudnya total valence tolak dengan bonding electron lah. Contoh CH4 tadi, kita lukis CH4. Okay, tadi valence elektron dia berapa untuk CH4? 8 kan? 8. Okay, so valence elektron kita tahu dia valence elektron tolak dengan bonding elektron dapat dengan NBE, dapat non-bonding elektron. So valence elektron untuk molekul tu 8. Bonding elektron berapa? Berapa bonding elektron? Tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You all tahu kan? Satu single bond bawa 2 biji elektron. Okay. So 8 tolak 8. So 6 bonding elektron dekat sini ada tak? Kosong. So non-bonding elektron adalah kita punya lone pair. So memang tak ada. Non-bonding elektron untuk that structure tak ada. Okay. So, kita buat untuk CO2 pula. Untuk CO dengan O. Yang ni tadi valence berapa? 16. Okay, 16. 16 tolak dengan bonding elektron dia berapa? 4. 4. So, jawapan dia non-bonding ada? 12. So, non-bonding ada 12. Untuk N2? N2 tadi berapa? Sedapnya sabun masak nasi lemak ni. 10, madam. 10 So 10 tolak dengan 2 dapat 8. Okay. NO2? Berapa tadi balance dia? 16. Berapa? 16. 16 balance dia? Ya. Tolak dengan 4. Tolak dengan 4. So dapat 12. Betul ke 16? Betul. 17 tolak 1. Itulah takut I salah. So untuk CO3 ni? 24. 24 tolak 6. Dapat 18. Betul kan? Betul. Betul. Alright. So tolong ingat bilangan non-bonding elektron ni berapa? 0, 12, 8, 12, 18. Okay, so kita pergi seterusnya.
Dah dapat dah non-bonding electrons. Lepas tu barulah step yang kelima, tambahkan elektron tersebut kepada terminal atom. And each terminal atom wajib ada 8 elektron. Kalaulah you dah tambah pada terminal atoms, ada lagi balance of non-bonding electron, and then that balance of electron tambahkan kepada central atom. Alright? Kat situ dia cakap lah hidrogen memanglah boleh 2 elektron saja sebab sebab hidrogen dia punya ni adalah duplet kan, duplet configuration. Okay. So mari kita melukis, tadi non-bonding kat sini kosong kan. Okay. So untuk karbon, okay, cukup tak, ada tak non-bonding elektron, tak ada kan. So tak ada lah, dia macam tu saja untuk CH4. Untuk CO2, Oh, tadi non-bonding dia berapa weh? Non-bonding dia ada 12. Non-bonding dia ada 12. Okay, so you isilah elektron pada terminal atom O tu dulu. Isi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ada balance tak? Tak ada balance kan? Okay, cukup dah kita isi pada kita punya terminal atoms. 12 non-bonding elektron. So sekarang kita nak isi pada N2 pula. Tadi balance dia berapa? Non-bonding N2 10. 8. 8. Okay, so isilah 8. 1, 2, 3, 4. Hodoh dah pula. Yuk. Okay, you nak isi macam mana untuk N2 ni? Untuk N2 ni, isilah dia sekata sini dapat 4, sini pun dapat 4. Kalau tak nanti dia pelik pula. Okay. So untuk N2 dia punya isi macam tu Sebab kalau you isi semua dekat satu nitrogen dia dapat 2 je. Kan pelik dah kat situ. So untuk N2 isi balance sebab dia atom yang sama. So untuk NO2 plus, tak maaf kalau hodoh sikit, tengah dukung budak ni. Non-bonding elektron dia berapa tadi? 12. 12. So isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so isi dekat terminal atom dia tu. Dah dapat? Okay, so sekarang kita isi CO3 minus. Tadi berapa CO3 minus? CO3 itu minus? 18. So 18. So you isilah 18 pada terminal atom tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tak ada balance kan? Extra tak ada kan? Okay, semuanya dah cukup-cukup. So inilah kita dapat dah dia punya Lewis structure. Tapi Lewis structure ni belum yang stable punya Okay, belum yang correct punya, belum lagi. Okay, cuma kita isi elektron saja dahulu. Boleh gerak? Boleh. Okay, kita masuk step yang ke-6. Step yang 6, if electron at terminal atom odd octet, make sure central atom juga octet. Always make sure central atom octet. Kecuali exception kepada octet rule. Contohnya kalau memang central atom tu sejenis incomplete octet, tak perlulah gigih nak octetkan dia. Kalau dia sejenis odd electron ataupun expanded kan boleh lebih daripada 8. Okay. So you tak perlulah nak 8kan dia juga. Okay. You kena tengoklah atom mana yang boleh expanded, atom mana yang sepatutnya dia incomplete octet. Yang boleh expanded tu kita tahulah yang period 3 and above, tak salah, period 2 and above ke? Semalam lupa dah. Okay. Yang di block element tu selalunya boleh buat expanded. Okay. So kalau octet rule tak satisfied, macam mana you nak buat? Cuba buat double ataupun triple.
triple bond between the terminal and the central atom. So kita tengok dahulu CH4. CH4 kalau you all perasan dekat sini, central atom dia carbon dah octet. So you tak perlu buat apa-apa dah. So untuk CO2, kalau tadi kita tengok CO2, O, you ada O. Okay, adukis. So untuk CO2 sekarang, carbon tu octet belum? Carbon octet belum? Belum. Carbon belum octet sebab ada berapa elektron dekat carbon keliling dia? 6. 1, 2, 3, 4. Ada 4 saja Empat. elektron. So bila dia ada 4 saja elektron, bonding elektron dia ada 4 saja, you kena buat apa? You kena octetkan dia. Macam ni kita Letak nak double octetkan dia. bond. Yes, so 2 elektron daripada oksigen pindah ke sini, 2 elektron daripada oksigen sini pindah ke sini. Okay. So you akan dapatlah struktur dia yang betul iaitu C double bond O, C double bond O. Okay. So now you punya oksigen dah octet. Jadi struktur yang betul untuk you punya CO2 adalah that struktur yang I lukis kat bawah itu, ya. Okay. Noah nak belajar chemistry juga? Good. Nanti kataan pertama Noah Lewis structure. Okay. Okay, so sekarang kita tengok nitrogen. Kita ada N2. Pun sama, the same thing. You ada N, you ada N. Tadi ada 2 elektron kat sini, 4 elektron dapat ni seorang sikit. Okay, sebab dia covalent bond equal sharing. Okay. So sekarang ni belum lagi octet. Okay. So you kena buat apa? Double Antara bond. orang. Okay, you kena buat double bond. So you nak pindah macam mana ni? Satu pindah sini. Dapat apa kalau dapat tu? Kalau you buat itu saja, you akan dapat apa kat situ? N double bond, N 1, 2, 3, 4. Siapa yang tak octet sekarang? Letak triple bond. Nitrogen ni belum octet kan? Nitrogen ni baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nitrogen ni octet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nitrogen ni dah octet tapi nitrogen ini belum octet. So you nak buat macam mana tu? Triple bond. Ya, you kena buat triple bond. So N triple bond N. So ini dia punya Lewis structure yang betul. Ya Noah, kenapa? Tidur je lah dah mengantuk. So untuk NO2+. Dia nak cakap juga tu. Ya Tuhan. Okay, belum octet lagi. Kita nak buat apa tu? Nitrogen belum octet. You nak buat apa? Buat bondingkan dia. Okay, jadikan dia octet. Lompel pada oksigen pindah ke situ. So you akan dapat yang correct one adalah Double bond. yes, and kejap. I lukis balik biar cantik. So you akan dapat double bond both side. Jangan lupa letak dia punya charge. Okay. So itu yang betul punya lah. So lukis yang betul punya dalam exam. Yang ni I just ajar je. Ya Noah, ya. Tengok je lah power petrol tu. Tak payah nak komen. Tak perlu komen. Okay, so next CO3. Okay, untuk CO3. Kenapa highlighter pula? So C, O,
O tadi. So isi dia punya lone pair non-bonded elektron tu. So yang ni nak buat apa ni? Dua, empat. Letak satu double bond je kan? You kena buat 3 double bond ke? Boleh ke kalau buat semua double bond? Tak boleh. Tak boleh Kalau you buat semua double bond, carbon nanti jadi expanded octet. Carbon tak boleh expanded octet Carbon dia follow octet rules. Okay. So ini structure ni salah, tak boleh buat macam ni Ya Allah ya Tuhanku. So apa yang you boleh buat adalah you buat double bond. You pilihlah you nak buat bahagian mana double bond tu. Okay. So I pilih I nak buat double bond pada bahagian ini. Okay, so I dapat si double bond O kat situ. So I pada lone pair ni. Okay. So itu structure untuk CO3 tu minus. Now my carbon dah octet dah. Okay. Dapat tak semua yang kat situ? Dapat. Dah habis salin? Dah. Okay Kak. Okay, so kita bergerak seterusnya. Okay, so senang je tu cara lukis untuk CO3 tu minus. Lewis structure. Dah habis. Kan? Simple je kan? Mudah. Korang kena tahu lukis Lewis structure. Kalau you all salah lukis Lewis structure ini, nanti masuk topik 4.2. Kalau salah Lewis structure, salahlah lukisan hybrid orbital. Daripada atas sampai ke bawah, you boleh hilang tahu berapa markah? 15 markah. Gone. Kalau you salah daripada atas sampai bawah. Dia bermula dengan Lewis. Salah Lewis, habislah semua. Okay. Sebab tu bahaya kalau kita salah lukis Lewis structure. Sebab kalau soalan melibatkan Lewis ni, soalan ni dia boleh bagi satu soalan je. Satu jenis soalan dia boleh tanya semua. Okay. So, dia minta you lukis Lewis structure. Dia kata, okay, calculate formal charge. Lepas dah calculate formal charge, dia kata, okay, lukis hybrid orbital untuk structure tersebut. Dah. Lepas dah habis lukis hybrid orbital, dia boleh tanya pula, okay, determine bond apa yang ada kat semua benda tu. Structure tu ada bond apa. Explain bond pula. You nampak? Bagi satu compound saja, boleh tanya semua. Sebab tu soalan bentuk macam ni, dia boleh pergi sampai 15 markah. Untuk PSPM lah. Tapi sekarang PSPM maksimum satu soalan dalam ada yang 11, ada yang 10. Okay, tengok pada pemberat soalan tersebut. So belajar Lewis betul-betul Salah Lewis structure habis you. So boleh kita gerak? Boleh? Can we move? Boleh madam. Boleh. Setakat ni boleh faham tak? Nak tanya apa-apa ke? Ada soalan? Madam. Yes. Madam kat nota kan madam, dia ada bagi tahu determine formal charge and the most plausible Lewis structure. Yang tu maksud apa madam? The most plausible yang you lukis sekarang ni, yang kita dapat ending ini. Okay. Okay, supposedly inilah yang most plausible. Okay. Nanti sebenarnya structure ni, kalau kita lukis, structure ni sebenarnya ada resonance. Okay. The ending structure yang kita dapat based on Lewis sepatutnya adalah structure yang paling stable. Structure yang paling stable, kita nak tahu structure tu paling stable ataupun tak, kita kena calculate kita punya formal charge. Okay. Kadang-kadang contoh CO3 tu minus ni dia memang satu structure. Kadang-kadang contoh NO2. NO2 dia mungkin ada dua structure yang you boleh lukis. Sama ada N triple bond O ataupun N double bond O. Macam tu. Okay. So, you nak pilih structure yang lebih stable. Antara structure satu untuk NO2 ataupun structure NO2 yang kedua. Yang mana satu yang sebenarnya Lewis structure yang betul. So, you tak tahu. Cara you tahu adalah dengan calculate formal charge. Bila you calculate formal charge, baru you boleh select structure mana untuk Lewis yang sepatutnya you lukis. Okay. Dapat? Faham tak? Okay, madam. Sebab tu lepas ni kita akan belajar calculate formal charge. Sebab kita kena tahu structure mana yang betul. Base kepada formal charge kita lah. Okay. Lagi satu I nak pesan. Macam hampa nak buat double bond, triple bond kan? Bukan semua atom layak buat double bond dengan triple bond.
contoh untuk hidrogen, hidrogen hanya boleh single bond sahaja. Okay. Sebab hidrogen ada satu valence elektron, dia memerlukan satu lagi elektron untuk undergo duplet. Jadi dia hanya boleh buat single bond sahaja. Okay. Lagi satu contoh grup 17. Grup 17 halogen. Okay. Kita tahu halogen halogen apa atom halogen? Grup halogen? Apa ya dok? Grup halogen. Sekejap mana pen I ni? Grup halogen kita ada fluorine, chlorine, bromin dengan iodine, betul tak? So, grup halogen semuanya hanya ada 7 valence elektron. Fluorine ada 7 valence elektron, chlorine, bromin, iodine 7 valence elektron. So, lagi berapa elektron dia orang perlukan untuk dapat capai oktet? Satu, betul? So, bila hanya satu elektron lagi nak capai oktet, maksudnya dia hanya boleh buat satu single bond sahaja dengan central atom. Faham? Ini trik dia lah, trik nak tahu berapa bond kita boleh buat sebenarnya. Macam tu. Contohnya karbon sekarang. Karbon grup 14. Ada 4 valence elektron kan? So, karbon perlukan berapa lagi elektron untuk capai oktet? 4 lagi elektron. Jadi karbon boleh buat sampai 4 bond. Macam tu. Cuma karbon dia boleh buat double bond lah. Double bond dengan triple bond lah. Tapi untuk karbon dia kena 4 bond lagi lah untuk capai oktet. Macam tu. Itu trik dia kalau kita nak tahu. Okay. Nanti I ajar you lah trik tu lagi kalau you masih confused. Okay, so kita tengok formal charge. Macam mana kita nak calculate formal charge FC So, untuk FC, apa yang penting untuk FC? Kalau kita tengok kat sini, formal charge selalunya kita nak identify the most plausible structure. Plausible di sini bermaksud structure yang paling stable lah. Kalau ada 6 structure, so antara 6 structure tu yang mana satu yang paling plausible, yang mana satu yang paling stable, yang sesuai untuk kita lukis Lewis structure. So formula untuk formal charge adalah, formal charge ni kena calculate untuk setiap atom katakanlah CO2. CO2 ada 3 jenis atom. Atom carbon, oksigen A, oksigen B. So you kena calculate formal charge untuk carbon, calculate formal charge untuk oksigen A, calculate formal charge untuk oksigen B. Okay, and then label formal charge pada setiap atom yang you calculate. Wajib. Kalau tak label, you hilang markah. So, make sure label. And then, kita ada formula formal charge, total number of valence electron untuk atom tersebut tolak dengan total number of lone pair electrons. Okay. Kalau atom tersebut ada lone pair lah, tambah dengan setengah darab dengan total number of bonding electrons. Formula of formal charge wajib tulis. Setiap kali nak buat calculation formal charge, tulislah formula of formal charge. You akan dapat 1 markah di situ. Wajib tulis. Faham tak? Jangan tak tulis nak. I pesan dah ni. Selalunya mistake yang kita tengok student buat, tak tulis ni. Ini dapat 1 markah ni. You tak tulis, rugi, hilang 1 markah untuk you. So the sum of formal charge must equal to the charge of the on the molecule or ion. Okay, nanti kita tengok lah. Okay, kalau lah molekul tu neutral, maksudnya charge dia patutnya kosong. So bila you total up formal charge setiap atom, patut dapat nilai kosong juga. Nanti kita tengok. Boleh hafal ke, ingat ke formula dia? Tak apa. Tak ada jawapan nampaknya. Respon pun tak ada. So kita pergilah ke seterusnya. Macam mana kita nak pilih the most plausible structure? Okay. You tengok daripada bawah ke atas. 3, 2, 1. Point ketiga, point kedua, point yang pertama. Increase priority. Yang pertama sekali, sentiasa semak. Adakah formal charge pada setiap atom tersebut kosong, kosong dan kosong. Okay. Kalau setiap atom tersebut ada kosong, kosong, kosong dia punya formal charge, maksudnya dia ada lowest formal charge. Formal charge yang paling rendah sekali. Inilah yang paling stable. Kalau you cari formal charge structure tu dapat 000, yang satu lagi 001,
Maksudnya yang paling plausible adalah structure yang formal charge dia 000. Faham? Faham tak? Faham, madam. Okay. So, you boleh buat this explanation lah. Okay, contohnya structure A. Structure A is the most plausible because all the atoms has the lowest formal charge. Macam tu. Ataupun all the atom has zero formal charge. You kena perasan kat sini ini lowest. Kita guna lowest kalau semuanya kosong. So FC semua atom kosong. Atom A, atom B, atom C, contoh CO2 kan. Untuk karbon kosong, untuk oksigen A kosong, oksigen B kosong. So kita boleh guna perkataan lowest formal charge. Yang kedua adalah lower formal charge. Beza lowest dengan lower. Kita bermain dengan bahasa Inggeris sekarang. Okay. Lowest kita boleh guna kalau 000. Tapi kalau lower, okay, contohnya katakanlah structure 1 dia dapat formal charge dia 0, 0, 1. Structure 2 formal charge dia 0, 2, 1. Contoh. Okay. So kita nak pilih siapa yang lebih plausible. Yang kita nak pilih lebih plausible adalah structure 1 sebab dia ada banyak kosong, betul? And then dia ada 1. So yang ini tak boleh guna perkataan lowest dia kena guna perkataan lower. So structure 1 is more plausible because it has lower formal charge compared to structure 2. Okay, tak boleh guna lowest. Lowest kalau semuanya 0. You get me? No. Dapat faham kan? Okay. So sekarang point yang ketiga. Okay. Katakanlah nilai dia sama. Structure 1, ya Allah budak ni. Structure 1 you dapat 0, 0, -1. Okay, contoh. I bagi contoh yang ini karbon dia 0. Hidrogen dia 0. Ni contoh. Nitrogen dia -1. Okay. Structure yang kedua pula you dapat kat sini karbon dia -1 contoh. Hidrogen dia 0. Nitrogen dia 0. Okay. Antara structure 1 dengan structure 2 you nak pilih yang mana? Nilai dia lebih kurang sama. Sama je nilai dia. You nak pilih yang mana? Structure 1 ke structure 2? Yang lebih plausible. Structure 1. Ya, you kena pilih structure 1. Sebab apa? Sebab negative formal charge sekarang adalah on the most electronegative atom. Kalau structure 2, negative formal charge-nya pada karbon. Tapi structure 1, negative formal charge-nya adalah pada nitrogen. Remember, negative formal charge mesti duduk pada atom yang lebih elektronegatif. Antara karbon dengan nitrogen lebih elektronegatif. So kalau nitrogen -1, pilih yang nitrogen -1. Jangan pilih karbon -1. Okay. Itu untuk negative formal charge. Kalau untuk positive formal charge pula, positive formal charge mesti pilih yang duduk pada atom yang least elektronegatif. Okay. So contohnya structure 1. Okay, kita ada karbon positif 1, hidrogen 0, nitrogen 0. Okay, structure 2 kita ada karbon 0, hidrogen 0, nitrogen positif 1. So kita akan pilih structure 1. Okay, sebab nilai positif tu duduk pada atom yang lebih elektropositif. Okay, least elektronegatif ni maksudnya kenapa? Maksudnya kat sini more elektropositif lah ya. Okay, more elektropositif. Setakat tu boleh faham? Boleh. Okay, nak tidur ni. Okay. So, ini adalah 3 karakteristik. Okay. Yang you kena tengok untuk check you punya structure tu yang mana satu plausible. So you pilih salah satu lah kalau you nak kena guna point yang mana. Sama ada explanation dia point pertama, explanation dia point kedua ataupun explanation dia point yang ketiga. Okay. Kadang-kadang you kena explain menggunakan point 1 sahaja. Kadang-kadang point 2 dan point 3. Macam tu. Okay. So kita gerak. Ting-ting. I tunjuk pada you example
Minta maaf lah ya, I tak guna handout tu. I buat dalam PowerPoint sebab handout tu I rasa serabut sangat sebab banyak sangat. Okay. So sekarang kita nak calculate formal charge. Mari kita calculate dahulu formal charge untuk carbon atom. Carbon atom berapa valence elektron Pak Is? 4. Bonding elektron dia berapa? Cuba calculate bonding elektron dia. 4 kan? Bonding elektron Pak Is, bonding elektron, bukan bonding bond. Bonding elektron dia berapa? Keliling karbon tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonding elektron yang ada 8. Ada lone pair tak pada karbon? Lone pair ni maksudnya unpaired elektron. Ada tak pada karbon unpaired elektron? Tak ada. Kosong. So, kita calculate formal charge. Formula formal charge adalah valence elektron tolak dengan lone pair tambah dengan setengah darab dengan bonding elektron. Okay. So, macam biasa, selesaikan dahulu yang dalam bracket. So, valence elektron dia 4. 4 tolak bracket, lone pair dia kosong. Tak ada lone pair pada karbon. Tambah dengan setengah kali bonding elektron dia 8. So, dapat berapa? Kat sini? 4 tolak dengan berapa Pak Is? Pak Is tengah makan ke? 4. 4 tolak dengan 4. Dapat jawapan dia berapa? Kosong. So dapat Madam jawapan boleh dia. tulis short form ke madam? Formula. Bukan. Korang tulis penuh I tulis short form tak apa. Korang kena penuh. Dia macam ni. Formula tu tulis satu saja sebagai rujukan. Faham? Tak payah setiap kali you nak calculate, you tulis formula penuh. You tulis formula ni, okay, sebelum you calculate tu, tulis dulu formula tu dekat bahagian atas. So, you guna untuk semua sekali lah. You tak payah nak ulang sampai 10 kali. Kalau ada 10 atom, mampuslah nak ulang 10 kali. Okay, so dapat kosong. Lepas dia dapat formula charge dia kosong, label dekat carbon tu. So, formula charge dia adalah kosong. Wajib label. So sekarang kita calculate formal charge untuk hidrogen. Kalau you tengok dekat sini, ada 4 jenis hidrogen kan? Bila ada 4 jenis atom, label nah. So ini HA, ini HB, ini HC, yang ini adalah HD. Okay. So kita tahu HA, HB, HC, HD semuanya single bond. So semuanya atom yang sama jenis. So calculate sekali harum sahaja. So valence elektron untuk hidrogen berapa? 1. Bonding elektron. Kita calculate untuk HA dulu. Bonding elektron HA berapa? 2. So untuk HA bonding elektron dia 2. Lone pair ada tak pada HA? Tak ada. Okay. So calculate dia charge-nya 1 tolak dengan lone pair kosong tambah dengan setengah kali dengan 2 bonding. So dapat berapa tu? Kosong. Okay. So formal charge untuk HA adalah kosong. Label lah kat tu kosong. So untuk HB, kita buat HA dulu nah. So untuk HB pun guna formula yang sama, you akan dapat berapa nilai dia? Kosong. Ya, you buat untuk HC pun you akan dapat kosong. You buat untuk HD pun you akan dapat kosong. So you label lah kosong kat situ. Okay. So settle lah kita punya formal charge. Nampak tak? Senang kan nak cari kan? So macam dia cakap tadi, sum of formal charge akan sama dengan charge of the molecule, betul? Kalau you tengok CH4 ion ke neutral molecule? CH4 neutral molecule, betul? CH4 neutral molecule. So charge dia mesti kosong. Okay, cuba you tambahkan semua formal charge dia. Semua formal charge dia dapat berapa? Formal charge carbon kosong. HA kosong. HB kosong. HC kosong. HD pun kosong. Jadi akan dapat 0. Nampak tak? Kita punya formal charge sepatutnya akan sama dengan charge of the molecule. Kalau sum formal charge kita negatif 1, charge of the molecule mesti kita check negatif 1. Kalau lah charge of the molecule tu kosong,
Maksudnya sum of the formal charge pun tetap kena kosong. Macam ini baru kita tahu bahawa formal charge yang kita calculate itu adalah betul. Faham? Faham. Yang lain boleh follow ke? Boleh follow ke? Jangan ada yang tidur pula. Boleh follow ke? Boleh. Okey, ada masalah? Terus cakap Okey. So, kita pergi structure seterusnya. Teneng. Tolong calculate sekarang. Untuk CO2. Tak apa, hampa calculate dulu. I beri masa 2 minit. Madam, yang lone pairs tu macam mana? Lone pair adalah unpaired elektron. Macam you tengok pada carbon you. Ada tak unpaired elektron? Unpaired. Tak ada kan? So kosong. Cuba tengok pada OA. I label ini OA. Ini OA, ini OB. Okey. Sekarang ni, untuk OA. OA ni nampak? Yang tengah-tengah ni bonding kan? Ini bonding elektron, betul? Yang unpaired elektron ada berapa untuk OA? 4. 1, 2, 3, 4. So, lone pair dia 4 lah. Okey. Sepatutnya kan dia tak boleh sebut lone pair. Dia kena sebut non-bonding electrons. Supposedly. Bukan lone pair. Boleh tak I tukar? Kalau lone pair nampak sepasang, nanti ajak I tukar. Cucuk. Kejap. Tapi formula dia tulis lone pair. So macam mana? Tak apalah, I tulis macam tu lah, non-bonding electron. Tapi Le lah Patutnya kan formula tu tak boleh guna lone pair tu sebab lone pair dia macam sepasang, tak apalah. Non-bonding ataupun unpaired electron patutnya. Tapi dah formula dia memang macam tu, nak berkata apa? Okay. Okay, continue. Dah siap ke? Boleh ke kita discuss? Okey ke? Boleh. Okey. Central atom carbon macam biasa, valence elektron dia 4. Bonding elektron dia ada berapa? Calculate Zat. Bonding elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8. Ni kosong non bonding. So formal charge dia 4 tolak dengan kosong tambah setengah kali 8. So 4 tolak 4 dapat kosong. So label kosong kat situ. Sekejap nak beri padam, beri cantik sikit. Kena cakap slow-slow, ada budak lena dah. Hei, tak boleh padam pula dah. Why tak boleh padam ni? Tak tahulah kenapa dia tak boleh padam, tapi label lah ya. You punya ni label. Ni nilai dia kosong. Okay. Dekat Lewis structure tu sila label dia punya formal charge. So sekarang untuk OA. Untuk OA berapa dapat OA? OA dengan OB sama je kan? So untuk OA, valence elektron oksigen berapa? Tiva? OA 6. So 6. Bonding elektron? 4.
Okay, bonding elektron ada 4. Non-bonding elektron? 4. 4. So calculation 6 tolak dengan 4 tambah dengan setengah kali 4. So total dia berapa? Kosong. So kosong. So charge OA kat sini So charge OA adalah kosong. Charge OB? Kosong. OB pun kosong kan? So OB pun bila kita calculate dapat kosong. Dalam exam, tunjuk calculation OB. Walaupun you tahu dia nilai dia kosong, you tetap kena tunjuk calculation dia. So untuk B pun nilai dia kosong. Okay. So you dapat dah formal charge untuk CO2 iaitu semuanya neutral molekul 000. Boleh gerak ke? Boleh. Okay, so tolong buat yang ini untuk NO2. Central atom N, valence electron N berapa? Nitrogen group berapa? Periodic table? 15. Yes, 15. nitrogen group 15. Jadi ada 5 valence electron. Bonding electron calculate ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nitrogen ada 8 bonding electron. Ada lomper tak pada nitrogen? Non-bonding electron pada nitrogen tak ada kan? Tak ada. So kosong. So 5 tolak dengan kosong tambah dengan setengah kali dengan 8. So dapat berapa? Dapat berapa? Positif 1. Positif 1. So label dekat nitrogen positif 1. Okay, so sekarang kita akan calculate untuk OA dan juga OB. Okay. So kita buat untuk OA dahulu. So valence electron untuk oksigen ada 6. Bonding electron ada berapa? Untuk oksigen bonding electron, oksigen OA. Ni label Ini OA, ini OB. So untuk OA, bonding electron ada 1, 2, 3, 4. So bonding electron dia 4. Okay. Lone pair dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Non-bonding electron dia ada 4. Okay, so kita calculate. 6 tolak dengan 4 tambah dengan setengah kali dengan 4. So dapat berapa? Kosong. So dapat kosong. Untuk OB pun you akan dapat? Kosong. Okay, cuba kita tengok sum formal charge. Sum of formal charge sama dengan nitrogen tambah dengan OA tambah dengan OB. So sum dia positif 1 tambah kosong sama dengan positif 1. Okay, so sum of SC sama tak dengan charge dia positif 1? Sama tak? Sama. The sum of FC akan sama dengan charge yang positif 1. Jadi betul lah kita punya nilai formal charge. Okay. So boleh sambung ke? Dah habis salin ke? Dah. Okay dah. Okay. So kita pergi seterusnya. Tening. Okay. Cuba you buat yang ini. So label ada label pada you. Yang ni ada label macam ni lah. Ini adalah ini OA, ini OB, ini OC. Ini berbeza OA dengan OB sama formal charge tapi OC dia lain. Okay, cuba calculate dulu. Calculate dulu.
Dah siap ke? Dah siap belum? Sekejap. Dah. Okey, untuk center atom carbon 4. Okey, bonding elektron dia berapa? Bonding elektron carbon 8. 8 kan? 4, 5, 6, 7, 8. So 8. Lone pair dia kosong. So you calculate lah. 4 tolak dengan kosong tambah setengah kali dengan 8. So dapat kosong kat situ. So label lah 0. Okay. So next terminal atom OA. OA berapa? Valence 6. Bonding elektron 2. Bonding elektron kat sini Ni yang merah ni. 2. Lone pair 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. So calculate dahulu berapa? 6 tolak dengan 6 tambah dengan setengah kali dengan 2. Berapa nilai dia? Kosong. -1. -1. Kenapa kosong? Salah kira madam. Oh okey, jangan salah kira. So OA sama dengan OB. So ini -1, yang ni pun -1. Okay. So OC sekarang valence elektron dia 6, bonding elektron dia berapa weh? OC 4. lone pair 4. 4. Okay, so ni 6 tolak dengan lone pair dia 4 tambah dengan setengah kali dengan 4. So total dia? Kosong. So yang ni nilai dia kosong. Yeay, siap dah formal charge untuk nak tanya. CO3 tu. Tanyalah, kenapa? Saya kereta ni pun. Saya nak tanya, saya dah makin lama saya buat makin blur saya. Mana satu lone pair dengan mana satu bonding elektron. Oh, bonding elektron tu yang ada bond yang mana ada covalent bond. Ni. Nampak ni covalent bond, double bond, single bond, double bond. Yang itu kita panggil bonding elektron. Kita tahu satu single bond ada 2 biji elektron. Faham? Kalau you ada double bond, maksudnya you ada berapa biji bonding elektron? 1, 2, 3, 4. You nampak tak lukisan ni? Ni lukisan ni. Nampak tak ni? Siapa yang bertanya tadi? Nampak. Nampak tak ni dia lukiskan ni? Yang I bagi pada itu nampak double bond dengan single bond kan? Nampak yang ni dia terus lukis dia punya elektron bonding. Nampak ni untuk C dengan O, C dengan OB kat sini ada 2 bonding elektron. C dengan O yang double bond tu ada 4 bonding elektron. Yang lagi satu tu ada 2 bonding elektron. Itulah bonding elektron. Bonding elektron adalah elektron yang undergo covalent bonded dengan kita punya terminal dengan kita punya central atom. You tengoklah. Kalau single bond maksudnya 2 je lah. Kalau double bond ada 4. Yang lone pair tu adalah non-bonding. Okay. Ni yang mana yang tak terlibat dalam bonding ni. Okay. Yang tidak membentuk ikatan ni. Ini kita panggil sebagai lone pair electrons. Ataupun non-bonding electron saya. Lone pair elektron. Sebab apa kita panggil lone pair? Sebab mereka duduk sepasang-sepasang. Macam itulah. Tapi nak calculate bilangan dia macam ini kan. Ini nampak ada 2 pasang kan. 2 lone pair. Tapi bilangan dia 1, 2, 3, 4. So ada 4 biji. Sebab tu dia punya non-bonding elektron ataupun lone pair tu ada 4. Kita tak kira pasang. Kita kira bilangan dia. Untuk lone pair tu bilangan dia ada berapa biji elektron. Faham tak? Faham. Bila ada kod tu bermasalah sikit lah. Apa dia yang faham. Okey, anggap saja lone pair tu adalah yang tak terlibat dengan bonding. Okey, elektron mana yang tak terlibat dengan bonding, itu adalah kita punya non-bonding electrons. Okey, tu I bagi tahu tadi, sepatutnya dia tak boleh sebut lone pair, dia kena sebut non-bonding electron. Sebab bila kita sebut lone pair, maksudnya kita macam mengira pasangan. Okey, ada 2 pasang elektron dekat situ. Okay, sebab tu I kata patutnya dia kena tulis kat situ non-bonding electron. Tapi nak buat macam mana? Dan internationally semua orang guna lone pair. Okay. Sebab non-bonding electron tu duduk berpasangan. Sebab tu dia panggil lone pair. Tapi bila you buat calculation, you kena calculate. Kalau ada
dua pasang ni, kalau ni kan dua pasangan, ada dua couple dekat situ. Okay, you tak boleh tulis jawapan dia dua couple, dua lompet, tak boleh. You kena calculate bilangan orang tu berapa. Kalau dua couple maksudnya ada 4 orang lah. So kena tulis bilangan 4 tu, tak boleh tulis pasangan. Faham tak? Okay kan yang bertanya tadi? Okay. Tak faham Habat, tak apa. Kita ulang faham. sekali lagi. Faham. Weh, tiba-tiba keluar bahasa utara ni. Betul. Boleh Madam. gerak. Yes, apa lagi? Madam, Tanya. ada possibility tak untuk central atom tu ada lone pair? Ada? Untuk Kalau case dia- macam mana? Kalau dia melibatkan expanded octet. Okay, contohnya apa contohnya macam kejap structure ni, kejap padam sikit bagi dia ada ruang. Contohnya structure, nak kena fikir structure ni kejap Contoh XeF4. Okay. XeF4, xenon dengan fluorine. Antara xenon dengan fluorine, siapa yang lebih elektropositif? Xenon group berapa? Xenon group berapa? Group 18, betul? Betul. Betul. Group 18, dia tak terlibat dalam electronegativity sebab group 18 adalah inert gas. Inert gas adalah sangat stable. Sebab tu xenon akan duduk di tengah. Fluorine ni akan jadi terminal atom. So untuk structure ni, dia punya central atom xenon ada dua unbonded, ada dua pasang lone pair. Okay, dia ada bonding, dia ada non-bonding electrons. Okay, ada macam ni. Bila melibatkan non-bonding electrons nanti, dia punya charge dia berbeza lah. Okay, kadang-kadang soalan exam tiba-tiba keluar odd electrons. Nanti you tengok lah. That's why nanti formal charge you kena lukis Lewis structure tu betul-betul. Jangan risau, even though dia ada non-bonding electron pada central pun tak ada masalah, you boleh lukis. Nanti apa lagi structure yang bila kita klik kena tambah dekat tu. Bagi kat I, apa structure dan nota you ada? Hendak you apa structure yang ada lagi? Madam. NOCl. NOCl? NOCl ada ke? N2. N2? N2 mana ada? NOCl ada lah. Ada, semua ada. N2 yang ni sebab dua-dua sama jenis. Tapi bolehlah nak calculate untuk N2 tu. Cuba calculate formula charge untuk N ni, berapa dapat? FC dia berapa? 5 tolak dengan lone pair berapa? Lone pair 2 biji kan? Untuk lone pair ni ada 2 biji elektron kan? Sepasang 2 biji elektron. 2 tambah dengan setengah kali dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dapat berapa kat sini? Kosong. So ini kosong, ini kosong. Yang ni sebab yang macam ni. NOCl Madam, untuk yang elemen bebal tu? Bebal. Kalau macam tu macam mana madam? Bebal you tak boleh nak octetkan dia Bebal memang semuanya incomplete. Bebal memang incomplete. Dia mesti semua single bond. You tak boleh nak octetkan dia. Jangan sesekali octetkan dia dia memang incomplete octet. Sebab tu dia exception to octet rule. Okay. Kok mana pun memang dia boleh pergi 3 bond saja. Dia memang incomplete. So jangan you pergi buat double bond pula kat situ nak octetkan dia. Jangan, tak boleh. So ingat bebal tu memang single bond. Ada 3 saja. Dia memang tak boleh. So jangan you cuba-cuba buat double bond, triple bond untuk octetkan dia. Jangan buat. Faham? Okey ke? Faham madam. Faham. Okey. Ada lagi soalan?
Ada lagi ke soalan? Tak ada dah ke? Entahlah madam. Entahlah. Tak ada kot. Kalau ada masalah bagi tahu. Okay. So benda ni important. Jangan tertinggal. Okay. Girls yang lain sila respon. Hampa diam je. You menakutkan I. Okey je madam. Okay, madam. Okay, madam. Okay. Okey madam. Okay. Jangan nanti semua okay. Tiba-tiba macam quiz 2. Okay. Orang kata quiz 2 tu macam mana Quiz 2 tu banyak yang ke laut lah ya. Tak susah nak, yang ke daratan tu ada dah juga. Tapi yang ke laut tu lebih banyak daripada yang ke darat. Itulah dia. Bab ni paling susah ke madam? Bab ni paling susah? Taklah, bab ni paling menggembirakan. Tak adalah, bab ni antara yang heavy lah. Tapi yang paling hardcore sekali chapter 7. 7 apa? Chapter 7 mantap. Chapter 7 kan you akan buat calculation yang banyak gila jenis calculation. Dah ada calculation. Lukis graf pula tu. Bukan satu graf banyak graf buat tu. Lepas daripada graf kena describe pula graf tu. Chapter 7 paling hardcore lah. Siapa yang selalu dulu exam, kita boleh buat pilihan tau. Macam section B kan. Kita boleh pilih nak jawab soalan. Katakanlah section B ada 4 soalan. Okay, you boleh pilih daripada 4 tu pilih 2. So student selalu tak nak pilih chapter 7. Sebab chapter 7 selalu masuk section B. So dia orang pilih lah. Katakan section B masuk chapter 4, 6, 7, 5. Dia orang akan selalunya akan buat chapter 5 ataupun kadang-kadang buat chapter 4. Macam tu. Ikutlah, tak ingat berapa. Okay, tapi masa tahun UO dan tahun sebelum ni PSPM dia bentuk macam lain PSPM dia kan. Daripada chapter 1 sampai chapter 7, setiap soalan wajib jawab semua. So you all wajib jawab semua soalan lah. Tak boleh pilih. Tu minta maaf. Macam tu lah kiranya. You kena jawab semua soalan. Paling hardcore sekali chapter 7 lah. Paling senang sekali chapter 2. Chapter 2 paling senang. Sebab tu I kata you patut score full mark chapter 2. Okay. Chapter 1 tu selalunya dia memang selalu keluar limiting return. Dia memang suka sangat calculate limiting return. Chapter 1 tu memang macam tu lah. Kalau chapter 5 tentang gas. Gas, I pun nak kata apa. Tapi gas, soalan dia kadang tricky. Sebab dia selalu bagi soalan yang berbentuk situasi. Okay. Situasi dia ceritalah tentang pergi diving ke, menyelam dalam laut ke, and then pressure dalam laut berapa, pressure luar laut berapa. Dia suka bagi soalan situasi kalau gas. Macam tu. Gitu-gitulah. Kalau you tengok, you ada ni tak? Soalan pasir. Ada. Ada. Kan? Dalam buku tutorial tu bukan dia bagi sekali soalan pasir ke? Saya beli ada jawapan tu. You tengok soalan pasir bentuk macam mana. Soalan pasir, you patut jawab soalan pasir Bila kita jawab soalan pasir, baru kita tahu, soalan topik ini bentuk dia macam mana. Soalan topik ini bentuk dia macam mana. You kena rajin. Okay. Kalau sekarang ni PDP face to face, I memang pantau soalan pasir. Habis setiap satu chapter, mesti full. Pasir, mesti finish chapter tu. Tapi sekarang ni, sebab online, susah kita nak pantau. Okay. Nak pantau panggil seorang-seorang pun susah, payah online. Okay. Kalau PDP bersemuka tu memang I akan panggil. Seorang-seorang, tengok mana yang tak ni, memang I akan panggil tengok. Okay. Sebab tu sekarang ni bergantung pada you. You yang kena independent, jawab soalan pasir tu. Tak dapat, tanya. Macam tu. Tapi manalah tahu kan, tengah bulan 10 ni balik. Matrik lain yang fasa 3 memang confirm balik lepas cuti mid-exam. So korang tunggulah ya. Korang punya news balik ke tak balik ke. Kalau balik, mungkinlah kita boleh berjumpa. Macam tu. Okay, boleh gerak? Boleh? Boleh? Okay. So tengok example ni. Tolong jawab soalan ni.
Determine which structure of NCO- ion is the most plausible. So ada dua structure I bagi kat situ, structure pertama dengan structure yang kedua. Antara these two structure, yang mana paling plausible? Lepas tu explain your answers. I dah letak kat sini priority dia, you nak guna point yang mana. Okay, cuba calculate dahulu formula charge dia. Okay, boleh buat sekarang? Okay, buat sekarang ambil masa 5 minit. Sekejap lagi kot lah nak panggil someone present ke kan. I je yang bercakap. Okay, buat sekarang 5 minit boleh settle kot.
Dah siap belum? Siap tak lagi? Hello. Hello anak-anak. Hilang dekat semua. Dia madam Belum madam. tengah fokus. Tengah fokus. Tengok fokus ke tengah hilang. Cepat weh. Cepat jom kita buat. Perut I dah kerok. Perut you all tak Sama lah. Oh, okey. Cepat. Kita Saya habiskan pun waktu. dah crop madam. Tahu tak? I busy sangat dengan si Noah dengan semua benda sebab tadi I kelas tak pukul 8. I minum air seteguk je hari ni. Okay, so tengok formal chart structure 1. Dapat berapa weh? Structure 1? -1. -1. Siapa yang -1? Saya. Bukan. Atom tu, atom. Nitrogen dapat berapa? Karbon berapa? Oksigen berapa? Nitrogen kosong, oksigen -1, karbon kosong. Betul. Dapat macam ni ke? Betul. Sebiji. Okay. Betul. Formal chart structure 2. Dapat apa jawapannya? N -1, C N kosong, -1. O kosong. Dapat macam tu ke? Betul. Okay. So antara betul lah tu, yang mana tak kira lagi betul saja kan? So antara structure 1 dengan structure 2, yang mana lebih plausible? Structure 2. Structure 1 ke structure 2? Satu. Structure 1 ya. Satu. Structure 1. Kenapa structure 1? Lebih elektronegatif. Tengok Tengok nilai dia orang sama. 0, 0, -1. -1, 0, 0. Okay, -1 tu duduk pada siapa? Kalau structure 1, -1 duduk pada oksigen. Structure 2, -1 duduk pada nitrogen. So, negative charge mesti duduk pada yang most electronegative atom. Nitrogen group berapa? 15. Group 15. Oksigen group 16. So, siapa lebih electronegative? Oksigen. Oksigen. That's why jawapan dia structure 1. Okay. So the most plausible structure is structure 1. It is because the negative formal charge. Kena tulis jawab explanation The negative formal charge is on the most electronegative oxygen atom. Okay. So negative formal charge tu duduk pada most electronegative oxygen atom. Okay. Ataupun is on the most electronegative atom, oxygen. Okay. Mana satu pun boleh. So itu dia punya answer. So you akan dapat markah dekat sini. Ini satu markah. Dan ini satu markah. And then you calculate formal charge kan? Formal charge ini. Kadang-kadang dia bagi ini satu markah, ini satu markah. Kadang-kadang bila dia kedekut, dua formal charge betul baru satu markah. Nampak? Okay, permainan dia macam mana? Macam tu lah. Boleh faham tak ni? Okay? Okay. Faham. Okay, so kita pergi soalan seterusnya. Jawab soalan ni. Draw all possible Lewis structure untuk CS2 molekul. Bila dia sebut draw all possible Lewis structure, maksudnya lebih daripada satu structure dia ada. Determine the most plausible. Okay, daripada yang you draw tu, okay, determine yang most plausible. Explain your answers. Cuba you draw CS2 molekul. Ada berapa banyak possible Lewis structure? S group apa? S tu sulfur yang? Group apa? Sulfur group 16. Okay, cuba draw. I nak order Food Panda set.
Dah siap ke? Okey ke? Boleh ke buat? Struktur yang pertama. Dapat tak? Hello. Dapat, tapi tak tahu betul ke tak. Okey, berapa struktur you all dapat? Berapa struktur yang you all dapat? Saya dapat Ada dua kan? Ha? Ada dua structures Dua. kan? 3. Dua. Ada 3 struktur nah. Ada 3 struktur. Satu lagi tu single bond ke madam? Tak adalah. Dia 3 bond lepas tu lagi satu single bond kan? Yes. Ha. Dia Betul ke? satu belah kanan lagi satu belah kiri Ya, belah kanan dengan belah kiri tak boleh sama lain. Dia lain. Sebab tu kita ada OA, OB. Tapi sama je kan nanti dia punya FC. Ya, tapi aku kena lukis. Okay, belah kiri dengan belah kanan tak sama. Dia memang macam tu. Okay, so kita tengok struktur yang ada. I dapat struktur ni Calculate tak total valence elektron? Korang calculate tak? Calculate. Calculate. Okay, so calculation yang ini, you tunjuk calculation total valence elektron ni, you akan dapat satu markah. Okay, untuk yang ini 1 markah Lepas tu you lukis struktur, ini struktur yang pertama. Nampak tak I lukis? Ini struktur 1I lah. Ada 2 double bond. Both side double bond. Okay. So ini dapat 1 markah. Struktur seterusnya, okay, I buat triple bond belah kiri dahulu. Okay, ini struktur yang kedua, another 1 mark. Kan struktur yang ketiga, triple bond belah kanan, so another 1 mark. So dapat tak struktur ni? Dapat, bagus. Semua bijak-bijak. Okay. Madam, Apa yang dia? tak octet lagi tu kena tulis juga ke? Oh tak payah tulis yang tu. I tunjuk pada you. Okay. Oh, jadi faham. Sebab student selalu tanya, madam macam mana madam buat double bond tu? Dapat daripada mana double bond tu? Sebab tu I tunjuk siap-siap. So So? Oh, faham. So apa? You jangan tinggalkan atau kotak kanting Tak ada. Faham. Okay, apa lagi soalan tanya? Otak saya dah penat dah ni sebenarnya. Itulah otak I pun dah penat tapi nak habis dah. Dapat tak? Okay, dapat. Okay. Madam, dalam struktur 2 tu, yang S sebelah right hand side tu dia dah octet ke? Struktur 2? Oh, dah. Saya confused. Oh. I faham. I pun selalu macam tu. Kadang-kadang kan, I pergi kat depan kan, I explain kat student kan, I pun tak tahu I cakap apa sebenarnya. Okay kan, dapat dah kan? Madam, apa beza struktur 2 dengan 3? Kenapa? Triple bond dia, triple bond belah kanan dengan triple bond belah kiri. Kenapa belah kiri tu tak ada? Macam sama je. Tak ada 2 dot. Tak ada 2 dot? Oh ya, I tertinggal. Sorry. Nampak tak? Inilah buat kerja tengah malam. Minta maaf lah ya. I tambahkan. Kat mana? Situ kan? Okay. Minta maaf tertinggal. Sorry. Madam. Kan madam masa madam explain tadi tu, kita kena ada sama valence electron untuk SA dengan SB kan? Macam structure 1, kita share 2 dari kiri, kita kena share 2 dari kanan kan? Kenapa structure 3 dengan 2 bukan macam tu? Kalau you buat macam tu, nanti semua benda sama dengan structure 1 lah. Oh. Sebab carbon you kena ingat, carbon dia boleh buat double bond, single bond dengan triple bond. Okay. Carbon, nitrogen boleh buat double, single dengan triple.
Kalau you buat benda yang sama, nanti macam mana nak cari plausible? Dah structure semua sama jenis kan? Okay. Understand. Okay. Kalau rasa tak sempat salin, screenshot lah dulu ya. Soalan ini soalan exam ni, soalan PSPM. Okay. Lepas tu calculate lah dia punya formal charge. Okay, you calculate belum? So calculate lah ya. Itu untuk structure 1, structure 2, structure 3. Sama. Okay, so sekarang structure mana lebih plausible? Yang apa? Structure mana lebih plausible? 1. So the most plausible structure adalah structure 1. Sebab apa structure 1? Because it has apa? Lowest Ni. Poin yang pertama. It has the lowest formal charge. Okay, so itu reason dia. Sebab dia punya formal charge semua kosong. Okay, so that's the reason. Yeay, pandai. Bagus. Yes. Faham. Okay. Okay. So kita pergi soalan ni. Soalan ni tolong snap. I nak minta you hantar dekat apa? Dekat GC. Tolong snap soalan ni. Ini soalan exam ya. Ini soalan exam tahun ini. Student ramai buat salah. Dah snap ke? Faham. Apa yang fahamnya? Suruh snap. Okay. Dan soalan ini. Dah screenshot? Dah. Ya. Okay. So habislah untuk topik ini. Belum topik bukan. Okay. Untuk 4.1 Lewis dah. Itu saja. Okay. Nanti I masuk balik Google Meet. Sabar ya. Untuk esok I kena bagi video pada you. I tak boleh masuk kelas. Sebab I kena pergi college, I ada meeting. Okay. So untuk esok punya tutorial, kenapa apa yang tutup mic? So untuk tutorial besok I bagi video So I akan habiskan 4.1 dalam video besok. Alright? Jadi minggu depan kita boleh masuk 4.2. I susah hati. Sebab apa? I takut tak sempat habis chapter 4. Sebab chapter 4 masuk UPS 2. I risau sangat tu. Sebab kita ada cuti lagi kan seminggu. Okay. Madam. Apa dia? Betul ke 14